datang ke live Markas Puaka bersama hos anda, Hafiz. Cerita-cerita yang disiarkan adalah untuk hiburan semata-mata. Jangan biarkan diri anda hanyut ke alam misteri. Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Nama aku Hafiz, dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe. Dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Malam ni Markas Puaka 12 hari bulan 7 2022 bertemankan saya sekali lagi. Tapi sebelum tu guys, jom kita layan the intro. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini 12 hari bulan 7 2022 bertemankan saya sekali lagi dalam satu lagi episod ataupun satu lagi malam di orang kata rancangan Markas Puaka untuk malam ini. Dan terima kasih kepada semua yang dah hadir pada malam ini. Kita ada lebih kurang, saya pun tak tahu lah berapa orang yang tengah hadir sekarang ni, sebabkan saya tak dapat tengok benda tu sebabkan ini adalah recorded live show. Okay? Dan terima kasih juga kepada semua moderator-moderator yang tengah orang kata yang telah join dan juga membantu saya untuk mengawal sesi-sesi yang kata chat pada malam ini. Okay? Dan seperti biasa, satu pengumuman yang saya ingin membuat kepada anda semua, di mana rancangan Markas Puaka pada bulan ini, pada bulan 7 ditaja penuh oleh Kirim & Co, di mana Kirim & Co salah satu company membuat penghantaran parcel melalui international dan juga domestik yang terletak di SS18 Subang Jaya. Okey, jadi ada beberapa servis yang mereka tawarkan. Okey, diorang ada pick up service, diorang ada fulfillment service, drop off point untuk peniaga-peniaga Shopee. Jadi Kirim & Co ni telah diselect oleh Shopee sebagai orang kata official drop off point di Kirim & Co. Jadi untuk peniaga-peniaga ataupun yang membuat bisnes melalui Shopee, anda boleh menggunakan khidmat mereka untuk buat drop off anda punya parcel untuk penghantaran. Jadi kepada siapa yang orang kata berminat ataupun ingin mencuba servis yang ditawarkan oleh Kirim & Co, anda boleh hubungi mereka di 0356122211 ataupun 0116508940. Okey, alright guys, pada malam ini kita ada lebih kurang dalam 5 cerita yang kita nak ketengahkan untuk malam ini, di mana ada yang dihantar email ke The Segment, ada juga yang kita ambil daripada blog-blog ketempatan. Okey, alright guys, jom tanpa buang masa kita mulakan dengan kisah kita yang pertama yang ditulis oleh Along dengan kisah dia yang berjudul Kepulan Asap dan Jembalang Lombol. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Okey guys, sebelum saya start cerita ni, tadi saya cakap apa? Kepulan Asap dan Jembalan Lombol. Bukan. Kepulan Asap dan Jembalang Lombong. Itu tajuk dia. Bukan Lombol. Lombong. Maafkan saya. Tersasul pula saya malam ni. Belum apa-apa lagi dah tersasul. Okey, jom kita mulakan. Assalamualaikum Hafiz dan juga semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini aku nak beritahu lah ya. Bagi yang suka memancing ni, ini adalah tempat dia. Setiap petang ada yang datang memancing, pasang jaring ataupun ada yang menjala. Jadi malah ada yang sanggup bawa bot gentian kaca memukat di tengah-tengah lombong yang dalam dia lebih kurang dalam 40 meter. Jadi Fiz, pernah ada satu kisah ni
Pernah ada kisah ni, beberapa pemancing turut lemas dipaparkan oleh pihak media. Namun benda-benda macam ni, dia orang kata tak patahkan semangat kita orang lah untuk memancing, dan kita orang ni boleh dikatakan sebagai pemancing tegar untuk memburu talapia, lampan, toman, patin, jelawat dan sebagainya dekat bekas lombong ni lah. Tak kurang juga untuk peminat yang suka cari lokan ataupun kepah di bahagian lumpur dekat tepi lombong tu. Jadi sebenarnya Fiz, ini antara kejadian yang tak dapat aku nak lupakan lah. Pada tahun 2001, aku, Ramli, Samsul dan Zakaria, 4 orang sekawan kita orang ni, sama-sama ingin nak memburu patin mega yang dikatakan sekitar 12 ke 18 kg. Dan apa yang menambahkan semangat kita orang adalah di mana jiran perumahan kita orang ni, Kamarul ni telah berjaya mendaratkan seekor patin seberat 14 kg. Jadi pada satu petang ni Fiz, lebih kurang dalam pukul 4.30 petang lah, kita orang dah sedia dengan umpan masing-masing. Ada yang guna gegak, ada yang guna dedak, gaul dengan perisa pandan, gaul dengan strawberry, gaul dengan oren, macam-macam lah, macam-macam petua, macam-macam menu dia orang buat ni, kan? Dan dedak tu pula kita orang kepalkan sebesar penumbuk orang dewasa, untuk kita orang baling kejap lagi. So bila kita orang dah settlekan dedak ni, dah buat sebesar, kepalkan sebesar penumbuk ni, kita orang pun sangkutkan dekat kita orang punya mata kail ni, kita orang pun baling, kan? Dan tak kurang lebih kurang dalam 15 minit umpan aku disambaikan. Betul Fiz, umpan aku disambaikan dan aku dapat tarik lebih kurang 8 kilo patin, ikan patin yang berseberat lebih kurang 8 kilo berjaya didaratkan setelah pertarungan hampir 10 minit dengan ikan patin tu. Jadi pukul 5.30 petang, giliran kawan aku pula, si Ramli ni pula, kena juga ikan patin juga yang berat hampir sama dengan aku punya. Jadi Fiz, punyalah syok memancing kita orang ni, kita 4 sekawan ni punyalah syok memancing ni. Kita orang lupa yang masa tu jam hampir menunjukkan pada pukul 7 malam. Dan kita orang dapat rasakan suasana dekat situ, dia seolah-olah berubah tau. Berubah di mana datangnya bunyi anjing liar yang menyalak tanpa henti Fiz. Jadi bila kita orang dengar benda ni, si Syamsul tu macam, guys, lain macam je bunyi anjing ni, kan? Hati aku rasa tak sedap lah guys, kan? Dan itu yang kita orang rasakan Fiz. Dan lepas pada si Syamsul tegur yang dia kata rasa macam tak sedap hati, macam lain macam je bunyi anjing ni, apa yang kita orang perasan, kita orang ternampak ada satu kepulan asap dari tengah-tengah lombong tu membentuk seperti bulan tau, bulat macam tu. Dan entah daripada mana kita orang tak tahu, kita orang ternampak ataupun terlihat seolah-olah ada tubuh manusia seakan-akan terapung dekat permukaan air. Kita tengok, apa benda tu? Benda tu. Dan dalam masa yang sama juga Fiz, salakan anjing tu makin lama makin kuat. Dan lepas kita orang dengar bunyi ni, kita orang perasan yang susuk tubuh tu makin lama makin hampir ke arah kita orang tau Fiz masa tu. Dan kita orang perhati susuk tubuh ni kan. Dan masing-masing 4 orang ni, kita orang semua ni macam terpaku kat situ Fiz. Sebab apa? Tubuh yang seakan manusia tadi tu, muka dia tu tak ada wajah Fiz. Kosong muka dia. Sambil-sambil dia datang tu, dia datang dekat.
Mengilai dekat situ Fiz. Jadi masa tu aku tak ada cerita banyak. Aku cakap kat member-member aku, guys, jom lah guys, kita gerak lah. Kang tak pasal-pasal benda ni marah pula kan. Tak apa benda pula nak timbul. Jom kita gerak. Masa tu Fiz serentak, kita orang semua bulu roma semua dah tegak berdiri lain macam ya. Dan masa kita orang nak gerak tu Fiz, kaki kita orang ni seolah-olah macam kaku tau. Seolah-olah macam tak mampu nak angkat langsung kita orang punya kaki ni. Dan pelbagai surah yang kita orang bacakan, Fatihah, ayat kursi, 3 kul. Kita orang siap azan lagi, bersulamkan azan sebagai pendinding masa tu. Tapi lah Fizan, Allah Maha Berkuasa kan. Dengan kekuatan yang dia berikan, kita orang dapat angkat kaki kita orang dan kita orang beredar daripada situ. Kita orang sempat capai kita orang punya joran ni semua, tapi benda-benda kecil kan, mata kail ke umpan segala macam ni, kita orang tinggalkan kat situ. Dan kita orang terus berlari ke arah kereta yang kita orang parking berhampiran dengan lombong tu. Dan masa masuk dalam kereta, kita orang berbincang, kita orang decide dan kita orang berjanji yang kita orang memang tak nak datang sini lagi dah. Sebab apa? Sebab kita orang lagi rela pancing ke tempat lain. Dan sebenarnya Fiz, pengalaman ni buat kita orang macam terpinga-pinga tau. Sebab apa? Sebab empat orang, maknanya saya dan 3 orang kawan saya lagi, kita orang kata seolah-olah mendapat rezeki dapat melihat sama-sama jembalang lombong 4 tin dekat Jalan Ipoh tu. Pada siapa yang tahu kat mana lombong ni, hati-hatilah guys. Jangan korang nampak benda yang sama macam kita orang. Sekian. Terima kasih. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu guys, cerita yang pertama yang dikongsikan oleh Alung, Kepulan Asap dan Jembalang Lombong. Kan itu dia punya cerita. Tapi itulah. Ini adalah satu orang kata apa? Macam normal behaviour untuk para pemancing kan, di mana diorang sanggup redah mana-mana asalkan diorang dapat nak pancing ikan yang diorang target tu kan. Tak kisahlah jauh dekat dalam hutan ke, dekat kolam sana kolam sini ke. Itu yang saya tahu sebabkan saya ada ramai kawan-kawan saya yang orang kata kaki pancing ni, diorang sampai orang kata sanggup ni naik bot ataupun naik kapal ke apa sampai pergi ke tengah laut kan, semata-mata nak memancing kan. Memang kental lah diorang ni. Tapi itulah, saya sangat yakin di mana yang tengah menonton sekarang ada juga yang kaki-kaki pancing kan. Jadi hopefully kalau korang pergi memancing tu, orang kata hati-hatilah hati-hati. Okey, jom guys kita dengarkan kisah kita yang kedua yang dikongsikan oleh Fio ke Feo macam itulah, F-E-Y-O, Fio, dengan kisahnya yang berjudul Hantu Rumah Sewa Ganggu Kejedaran di Johor Bahru. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum Hafiz dan juga semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama aku Feo dan aku tinggal di Johor Bahru. Walaupun kawasan ni agak urban, gangguan daripada benda tu tetap ada sebenarnya. Dan macam-macam cerita yang berlaku dekat sekeliling kawasan ni sebenarnya, termasuklah dekat dalam rumah aku sendiri. Dan kawasan ni, nak jadikan cerita, kawasan ni terbina sejak tahun 1990-an lagi. Jadi Fiz, antara cerita seram yang aku pernah dengar dekat kawasan perumahan ni berada pada lorong-lorong rumah. Jadi semasa tengah pembinaan lagi, pekerja buruh binaan pernah cerita yang diorang dengar bunyi perempuan menangis dekat lorong nombor 2 kan. Diorang pernah dengar perempuan menangis dekat lorong nombor 2 ni. Tapi bila diorang tinjau dekat situ, kokok ya kalau perempuan tu perlukan pertolongan ke apa kan,
Bila orang masuk dekat lorong 2, tak ada apa-apa pun dekat lorong 2 tu sebenarnya. Tak ada siapa-siapa pun kat situ. Tapi apa yang menakutkan lagi, Fiz, bunyi perempuan menangis tu bertambah kuat. Dan kali ni bunyi tu berpindah pula ke lorong 4 dan seterusnya. Jadi daripada diorang ni, daripada seram, lama-lama diorang hadam je terus, kan? Sebabkan apa? Sebabkan selalu sangat berlaku. Jadi nak dijadikan cerita pula, bahagian rumah aku ni pula adalah teres 2 tingkat, yang mana kedudukan rumah aku adalah di tengah-tengah, kan? Rumah di tengah-tengah. Dan kejadian yang berlaku ni datang pula daripada cerita jiran-jiran aku, yang mana aku jarang ada dekat rumah sebab aku selalu dekat universiti masa belajar, kan. Jadi antara rumah yang ada dekat lorong jalan rumah aku ni, ada satu rumah yang agak haunted lah sebenarnya, kan. Rumah tu rumah terbiar. Kadang-kadang ada penyewa, tapi kalau diorang masuk pun paling-paling tidak sebulan 2 bulan, lepas tu diorang keluar. Dan rumah tu selalu bertukar tangan. Dan ini adalah cerita-cerita daripada para penyewa-penyewa sebelum ni, Fiz. Jadi untuk penyewa yang pertama ni, keluarga ni terdiri daripada 4 orang. Laki bini, 1 anak laki dengan 1 anak perempuan. Jadi ada pada satu malam tu, Fiz, si suami ni tengah terjaga tau. Dia terjaga daripada tidur disebabkan bunyi tombol pintu ditolak-tolak macam kruk 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 kruk. Bunyi tombol pintu tu ditolak-tolak bercampur dengan bunyi cakaran dekat pintu. Jadi bila dia dengar bunyi benda ni, suami dia tu macam tak beranilah nak buka, kan. Sebab keluarga dia orang ni tak pernah pun orang kata membela haiwan peliharaan ke apa, tak ada. Jadi disebabkan diorang serik dengan asyik diganggu dan risau dengan orang kata keselamatan family diorang ni, diorang keluarga ni pindah ke rumah lain. Tak tahan dengan gangguan tu hampir setiap malam, Pis. Dan pengalaman ni laki dia ceritakan terus dekat ayah aku, sebabkan diorang ni aku cakap rapat. Itu pengalaman penyewa rumah nombor 1 ataupun penyewa yang pertama ni. Jadi untuk penyewa yang kedua ni pula, selepas penyewa pertama ni dah pindah dan sebagainya, rumah tu jadi kosong agak lama. Dalam beberapa bulan macam tu lah kosong rumah tu, kan. Dan ibu aku adalah antara yang membantu dapatkan penyewa baru untuk rumah tu dengan niat nak membantu tuan rumah. Dan kebetulan pula ada penyewa berkeluarga yang masa tu datang mencari rumah sewa masa tu. Tapi beza dengan penyewa yang pertama, keluarga penyewa kedua ni, diorang ni macam agak antisocial sikit ataupun kurang bercampur dengan kurang bergaul dengan jiran-jiran. Tapi lah, macam mana sekalipun, kalau dia nak balik kampung ke ataupun dia nak pergi bercuti ke, dia mesti akan bagi tahu kat mak aku. Jadi mungkin aku rasa aku faham lah kot, situasi keluarga baru berkahwin, dengan menggendong anak dalam perut dan sebagainya, belum biasa dengan kejiranan baru, kan. Tapi sebenarnya, Fiz, apa yang menyeramkan kali ni adalah rumah dia, rumah sewa tu, waktu malam dalam pukul 2-3 pagi akan selalu dengar ada orang basuh pinggan dekat bahagian dapur. Setiap hari 2-3 pagi dia akan dengar bunyi kelentung-kelentang tu dekat bahagian dapur. Dan bunyi itu pula seolah-olah macam nak pecah pinggan mangkuk ni, kan? Yang jadi muskil bagi jiran belakang rumah dia adalah keadaan basuh pinggan tu berlaku dalam keadaan gelap. Tak ada lampu pun yang on dekat dapur tu, tak ada. Dan kejadian ni berlaku hampir 4 ke 5 hari berterusan, kan? Every time 2-3 pagi keadaan rumah gelap, dapur semua gelap, tapi dengar bunyi seolah-olah macam ada orang basuh pinggan. Jadi nak dijadikan cerita, Fiz, kebetulan jiran belakang ni pula berbual dengan mak aku, kan, kalau terjumpa dekat lorong belakang. Jadi apa yang mengejutkan mak aku adalah rumah tu ialah apa yang mengejutkan mak aku dengan jiran belakang rumah tu adalah
yang mana penyewa tu tak ada pun dekat rumah time tu. Setiap kali bunyi orang basuh pinggan 3-4 pagi ni, tak ada orang pun kat situ. Kereta diorang pun semua tak ada. Jadi si jiran belakang ni pun cakap lah kat mak aku, Kak, Kak tahu tak, saya sebenarnya Kak nampak sama-sama je lah kan. Sebenarnya kalau pukul 2-3 pagi tu kan, kadang-kadang saya nak turun ke dapur ambil air kan. Kadang-kadang saya tengok rumah jiran akak ni, kadang-kadang saya nampak sama-sama je, macam ada orang putih-putih kelabu macam tu dalam keadaan gelap tu. Basuh pinggan dalam gelap. Tapi itu yang saya pelik, kenapa diorang tak buka lampu ke apa ke kan? Takkanlah diorang tak ada siapa pun kat dalam rumah. Jadi mak aku pun cakap, ya betul, diorang balik kampung lah sebab nak berpantang kat rumah kan? Nak berpantang kat rumah kampung, diorang balik kampung. Diorang ada hantar makanan sikit dekat akak masa tu, dan diorang bagi tahu yang diorang nak balik kampung. Jadi siapa yang kau nampak tu, Pah? Tak tahulah Kak apa benda yang saya nampak, tapi itulah Kak, dah 4-5 hari saya nampak benda macam ni kan? Pukul 2-3 pagi je mesti ada orang basuh pinggan ni. Jadi Fiz, hampir 2 bulan penyewa tu tak ada kat rumah. Hampir 2 bulan. Dan selama itulah bunyi orang basuh pinggan mangkuk ni sentiasa kedengaran tiap-tiap malam. Ingatkan 4-5 hari je, tiap-tiap malam selama 2 bulan. Jadi ada satu hari tu aku balik daripada cuti, aku pilih untuk pasang telinga sebab aku dengar cerita ni daripada mak aku, dengar daripada jiran dan sebagainya. Aku decide aku nak pasang telinga. Jadi malam tu lebih kurang dalam pukul 1.30, 1.45, aku duduk dekat belakang rumah kan? Dekat bahagian dapur tu, aku buka tingkap, aku lepak kat situ. Masa tu jam lebih kurang dalam pukul 1.45, 2 pagi lah. Dan dalam pukul 2 pagi, 2 lebih macam tu lah, memang betul apa yang jiran rumah belakang aku ni ceritakan. Memang betul Fiz, ada bunyi basuh pinggan mangkuk kan? Cuma yang menyeramkan bagi aku masa tu Fiz, masa aku dengar bunyi tu duk basuh pinggan mangkuk dan sebagainya, aku terdengar siap macam dia humming lagu. Fish, aku yang nak menulis cerita dekat kau ni pun meremang rasa aku ni Fish. Jadi aku memang tergamam lah sekejap sebab aku dengar ada orang humming lagu masa tu. Dan tak adalah aku tunggu lama kat situ, aku terus masuk balik dalam rumah kan, tinggalkan dapur. Yang aku jadi tak suka, lepas aku tutup pintu dan kunci pintu belakang masa tu, pintu aku diketuk berterusan. Tok 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 tok. Bila maksud aku pintu aku diketuk berterusan, maknanya ketukan dia tu macam tak ada space, tak ada noktah, tak ada rhythm, tak ada. Tak berhenti langsung, dia macam tok 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 tok. Lama Fiz, memang lama. Jadi Fiz, aku ingatkan aku kena kacau macam tu je lah. Rupanya tak Fiz. Ketukan pintu dapur rumah aku tu berhenti. Dan kali ni, lepas ketukan pintu rumah dapur tu berhenti, aku ada terdengar suara di sebalik pintu dapur tu. Abang intai saya tadi. Dia boleh tanya aku Fiz, aku intai dia ke tak? Aku tak ada cerita banyak Fiz. Aku terus lari. Tak larat aku macam ni kan? Jadi apa yang jadi malam tu aku tak ceritakan langsung dekat mak. Yalah sebab mak ni pun dah lemah semangat kan. Lagi-lagi pula bila dengar cerita seram macam ni, kan jadi masalah lain pula. Jadi itulah dia Fiz, antara gangguan yang pernah kita orang alami sebagai penduduk kejiranan dekat kawasan ni. Jiran-jiran lain pun merasa benda yang sama juga. Dia meninggalkan satu tanda soal dalam kepala otak kita orang ni. Kenapa rumah tu jadi macam tu, penuh dengan gangguan?
Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu dah guys, kisah yang dikongsikan oleh Fio, hantu rumah sewa ganggu kejenayaan di Johor Bahru kan. Cerita ni agak seram. Bagi saya cerita dia yang seram punya part dekat mana tahu? Seram punya part yang di mana lepas ketukan pintu dekat dapur tu berhenti, tiba-tiba ada suara kat belakang pintu tu, abang intai saya je tadi. Kan, intai. Aku bukan nak intai saja je, nak tengok betul ke tak jiran belakang dia cakap benda macam ni kan. Tapi tak tahulah pula awak boleh tegur saya kan. Saya intai awak ke tadi? Jangan. Seram Anyway, terima kasih guys kepada semua yang masih lagi menonton Markas Puaka pada malam ni. Jom tanpa membuang masa, kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya yang ditulis oleh Arif Budiman dengan kisah dia yang berjudul Pengalaman di Serkah Saka Kebun. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum Hafiz dan juga semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan kepada semua peminat Markas Puaka, ini kisah pengalaman aku sewaktu alam remaja. Walaupun kurang menyeramkan, tapi benda ni yang kata masih kekal dalam memori aku ni lah. Dan awal pagi, seorang rakan aku datang berjumpa dengan aku. Jadi dia pun macam, Jiman, petang ni jom kita pergi bukit, kita kutip buah durian nak tak? Lepas tu kita tidur kat sana, ayah aku pun ada. Jadi pelawaan yang membuatkan aku begitu orang kata teringin nak ikut serta ni kan? Dia pelawa aku macam, nak pergi kutip buah durian kan? Nak tidur sana. Dan untuk pengetahuan semua, Jiman adalah panggilan daripada rakan-rakan kampung aku selain daripada Ciman. Diorang memang panggil aku Jiman lah. Kedua-dua nama ni cukup sinonim bagi rakan-rakan kampung aku. Jadi bila aku dah dipelawa oleh kawan aku ni, aku pun pergilah minta izin dekat ayah dengan mak aku. Dan mereka benarkan aku untuk tidur dekat bukit tu dengan member aku dengan ayah dia ni. Jadi mak aku pun macam okey lah. Dia pun bekalkan aku nasi dalam bungkusan daun pisang untuk aku makan semasa berada dekat atas bukit tu nanti. So aku macam happy lah kan. Mak aku dah bekalkan makanan apa semua. Jadi bila sampai je dekat atas bukit tu, aku dapat lihat pemandangan yang sangat indah, Fiz. Pemandangan yang sangat indah dekat kawasan kampung aku ataupun kawasan pekan aku ni. Cantik, memang cantik. Tapi benda ni hanya orang kata dapat dirakam melalui mata kasar je lah. Masa tu tak ada lagi orang kata handphone canggih macam sekarang ni kan, tak ada. Dan masa aku tengah dekat atas bukit tu kan, aku dengan rakan aku dapat jugalah kumpul buah durian yang agak banyak juga kan, dapat kumpul. Dan lepas tu sasaran kita orang adalah buah bacang. Dan hampir seguni besar jugalah kita orang dapat kumpulkan buah bacang ni. Jadi bapak kawan aku ni dia pun tanya, korang ni nak buat apa buah bacang banyak-banyak ni? Bukannya laku pun sekarang ni. Tapi yelah, bila dah nampak terlalu banyak buah bacang ni, maka perasaan ingin mengambil dan membawa pulang tu berkobar-kobar lah. Betul lah kan? Aku pun dah bayangkan lah kan, bawa balik buah bacang banyak-banyak ni bagi kat member-member yang lain kan. Lepas tu kawan aku tanya, Jiman, kau nampak tak pokok bacang tu? Buah dia besar kan? Itu nama dia bacang globe. Sebab buah dia besar macam peta globe sedunia ni. Bacang globe. Tapi pokok tu pokok orang lain tau. Tuan dia tu Pak Cik San. Bukan nama sebenar. Tuan tu nama dia Pak Cik San. Tapi aku rasa besok kita minta izin dekat dia nak. Kita ambil buah bacang globe tu, nak tak? Jadi bila member aku cakap macam ni, aku pun angguk je lah kepala aku ni. Aku pun angguk je, tanda setuju. Jadi malamnya tu kita orang ni hanya berbekalkan makanan yang dibawa kan? Dan keadaan bukit masa tu, nak bagikan gambaran Fiz, keadaan bukit masa tu memang terlalu sunyi.
Hanya kedengaran orang kata bunyi cengkerik je masa tu. Terdengar bunyi cengkerik kat situ kan. Benda lain tak ada. Kita orang dengar tu je. Kita tengah lepak kat situ, bunyi cengkerik. Dan secara tiba-tiba ayah member aku ni minta kita orang matikan lampu kan? Jiman ni, tolong matikan lampu Ustaz. Jadi kita orang cakap apa hal pula ni kan? Lepas tu dia tanya, Jiman, korang dengar tak bunyi ranting patah? Mula-mula tak dengar Hafiz bunyi ranting patah tu. Tapi memang betul cakap dia. Makin lama makin jelas bunyi tu. Dan akhirnya Fiz, dalam kesunyian malam tu, kita orang macam terdengar bunyi dengusan. Dan ada benda yang menjala di bawah pondok kita orang ni. Dan masa kita orang dengar bunyi ni, kita orang diam je kat situ. Duduk diam sampai terlena masa tu. Jadi pada keesokan paginya tu, bila kita orang terjaga, dan kita orang pun terus turun daripada pondok tu, dan kita orang nak tengok lah dekat bawah pondok ni kan, apa benda yang jadi sebenarnya kan. Dan bila kita tengok dekat bawah pondok ni, tanah dekat bawah pondok ni dah berlekuk tanah tu. Dan bila kita orang nampak tanah ni berlekuk, jadi aku pun tanya member aku, bro, apa hal ni bro? Tanah berlekuk lain macam ni. Tiba-tiba bapak dia menyampuk. Semalam sebenarnya kalau kau dengar benda yang berdengus semalam, benda yang macam seolah-olah menjala semalam tu, semalam yang lalu bawah pondok ni naga jadian. Kejadian. Jadi pagi tu kita orang pulang dengan membawa kenangan bergegarnya pondok sewaktu naga lalu bawah tu kan. Bawa balik kenangan tu lah kan. Agak besar juga lekukan tu, memang besar. Dan petang tu juga kita orang datang lagi sekali untuk ambil bacang globe tu pula. Jadi pada sebelah petang tu aku dengan rakan aku lagi sekali jalan pergi bukit tu. Dan daripada jauh kita orang nampak Pak Cik San tengah sapu halaman rumah. Weh, cuman tu Pak Cik San tu Jom kita pergi minta bawa bacang kat dia, jom. Kita orang pun lari lah, naik sampai atas bukit tu. Dan kita orang pun bagi salam. Assalamualaikum Pak Cik. Waalaikumsalam. Korang berdua ni nak pergi mana ni? Oh, tak ada Pak Cik, kita orang nak pergi bukit tu Tapi itulah, tengok Pak Cik punya pokok-pokok bacang ni boleh tahan juga besar-besar dia. Boleh tak kami ambil sikit bacang globe tu, Cik? Alah, sambil-sambil menyapu kan. Alah, ambil je lah banyak mana yang kamu nak. Bukannya ada orang nak makan pun. Sambil-sambil tu dia macam ketawa lah, bukannya ada orang nak makan pun. Menyapu. Jadi kita orang ni macam semangat lah. Semangat naik bukit tu semua. Dan kali ni kita orang dah tak nampak dah buah bacang yang selalu kita orang ambil ni. Target kami adalah bacang globe si Pak Cik San ni. Jadi aku dah bawa plastik besar. Terbayang sambal bacang kan, yang sedap kan. Dan bila kita orang sampai, kita orang nampak banyak gila buah bacang globe ni. Jadi member aku macam, Jemaah, ya Allah ya Rabbi, Jemaah rezeki hari ni man, ya Allah, banyaknya bacang globe ni man. Dan kita orang pun kupas sebiji bagi kita orang rasa kan. Dan bila kita orang rasa macam, ya Allah, manisnya bacang ni. Sedap buka. Sedap. Dan kita orang pun terus ambil buah bacang globe ni dengan banyaknya kita orang ambil. Dan secara tiba-tiba ada orang datang dari belakang. Oi, korang buat apa letak balik buah tu? Pak Cik San bertempik daripada belakang sambil bercakap pinggang.
Lepas tu member aku cakap, Jiman, dah kenapa pula Pakcik San marah kita ni? Kan kita dah minta izin dengan dia tadi. Jadi aku pun angguk kan. Pakcik San, kamilah yang minta kebenaran nak ambil buah bacang globe tadi masa nak main sini tadi. Pakcik San kata boleh ambil, tak ada masalah pun. Aku kata letak balik buah tu. Aku cakap, sudah apa hal pula Pakcik San ni kan? Jadi dalam masa Pakcik San tengah marah ni, tiba-tiba je Pakcik San dah ada golok sabit tau. Dia angkatnya golok sabit tu seolah-olah macam nak libas dekat kita orang masa tu. Dan sekali lagi, masa dia nak libas kita orang tu, aku kata letak balik. Tak faham bahasa ke? Kau letak balik buah tu. Apa lagi? Kan? Kalau dah bawa golok salib tu, apa yang nak tunggu lagi kan? Kita letaklah balik. Lintang pukang kita orang berdua ni lari tinggalkan Pakcik San, tinggalkan buah bacang globe ni. Agak kecewa juga dengan perangai Pakcik San ni. Tadi kata okey, sekarang tak okey pula kan. Lepas tu member aku ni merungut macam, babi betul lah Pakcik San ni kan. Penipu betul lah. Aku bengang betul lah Pakcik San ni. Tadi kata boleh ambil, sekarang tak boleh ambil. Apa benda ni? Dan ketika pulang daripada jauh, kita orang nampak Pakcik San sedang bersihkan halaman rumah dia. Lepas tu macam, Jiman, kau nampak tak apa benda yang kau nampak ni? Nampak? Tu bukan Pakcik San ke? Tengah bersihkan halaman rumah dia. Tergamam kita orang masa tu. Takkan cepat sangat Pakcik San turun daripada bukit sampai ke bawah? Jadi bila kita orang lalu dekat depan Pakcik San, Pakcik San tu macam, korang ni, apa benda yang terjungap-jungap ni? Mana dia buah bacang globe? Kata korang tadi korang nak ambil. Pakcik San, Pakcik San saja buat-buat tak tahu ke? Buat-buat tak tahu apa dia? Bagitahu aku, apa benda yang aku tak tahu? Tak adalah. Tadi kami minta izin dengan Pakcik kan, nak ambil buah bacang globe kan, dan Pakcik izinkan. Betul tak? Betul. Baru tak tadi kamu datang kan, Pakcik tengah menyapu kat depan rumah, kamu kata nak ambil. Pakcik kata ambil lah, bukannya ada orang nak makan pun. Betul? Kenapa ya? Tak ada Pakcik. Tadi masa kita orang tengah kutip buah Pakcik San, Pakcik San segah kami suruh letakkan balik buah tu. Kami ingatkan Pakcik San melawak. Kami terus je lah ambil, buat tak tahu je, ambil je buah tu. Dan secara tiba-tiba Pakcik San keluarkan golok sabit, kejar kita orang pakai golok sabit ni. Kita orang tinggalkanlah buah kat situ, kita orang pun cabut dah lagi kan. Tapi sekarang ni, bila masa yang Pakcik sampai kat rumah, laju betul Pakcik turun. Tapi soalan aku tu, bila aku tanya pada Pakcik San kan, Pakcik San langsung kata tak nampak wajah terkejut pun. Aduh, menyapu. Aduh. Apa benda Pakcik San? Kita orang ni buat kelakar ke? Pakcik San tak bagi kita orang ambil buah tadi kan? Kalau korang nak tahu, kalau korang nak tahu, itulah Saka. Itulah Saka yang kamu jumpa tu. Dia tu ditugaskan untuk jaga harta benda tuan dia. Sama ada orang tua tu bela atau tak, kita pun tak tahu. Kita tak boleh menuduh orang sembarangan kan? Bila Pakcik San cakap Saka, dan Pakcik San kata dia ditugaskan untuk jaga harta benda tuan dia, jadi Pakcik San lah tuan dia Entahlah, aku pun tak tahulah. Dah lah, aku nak menyapu ni. Nantilah kalau ada masa lagi kau naik atas, kau pergilah ambil bacang globe tu Dah, pergi turun. Besok-besok je lah datang balik. Jadi Fiz, sampai ke sekarang misteri Pakcik San ni tetap tinggal kenangan walaupun dah berpuluh tahun berlaku tu benda ni.
Sebab bila kita orang tanya dia sama ada saka tu kepunyaan dia ke tak, dia kata dia macam tak nak mengaku. Tapi daripada ayat dia kata saka tu ditugaskan untuk jaga harta benda tuan dia. Kalau ikutkan pada logik, dekat kawasan Buah Bacang Globe tu, tuan dia adalah Pak Cik San. Betul tak? Kalau ikutkan pada logik. Tapi aku selalu mengambil kata-kata nasihat ayah aku, di mana sama ada orang tua tu membela atau tidak, kita tak boleh nak tuduh sebarangan, kan? Jadi itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua penonton Markas Puaka. Sekian. Terima kasih. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu dia guys, kisah yang dikongsikan oleh Arif Budiman tentang Buah Bacang Globe dengan orang kata ditegur saka kan. Saka tu marah, dia orang nak pergi ambil Buah Bacang Globe tu kan. Tapi macam ikutkan pada cerita dia, kalau ikutkan pada secara logiknya, memang saka tu kepunyaan si siapa nama ni? Si Pak Cik San lah. Kalau ikutkan pada logik dia, itulah saka yang orang kata yang tengah menjaga kawasan tu. Wallahualam. Cerita dia agak seram juga tapi nasib baik orang kata tak diapa-apakan oleh benda tu kan. Okey guys. Tapi yang pelik tu yang dia kata yang kejadian pada malam pertama tu kan, yang dia tidur dekat kebun durian tu, di mana ada naga dekat bawah kan. Naga yang duk lalu dekat bawah tu. Dia macam agak pelik tu. Itu apa benda tu, jelmaan naga ke apa ke, wallahualam kan. Okey. Jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Terima kasih kepada semua yang dah hadir pada malam ni untuk orang kata sama-sama enjoy untuk menonton Markas Puaka pada malam ini. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya yang ditulis oleh Taubat. Nama dia very unique nama dia Taubat. Dengan kisah dia yang berjudul Wanita Bertelekung Hadir Dalam Mimpi. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekitar tahun 2010, masyarakat dunia sedang dilanda demam Piala Dunia. Dan pada ketika itu ramai lelaki termasuk aku memang dilanda demam Piala Dunia ni lah. Pergi kerja dengan mata rabak, jiwa kusut seandainya pasukan pilihan kalah dan sebagainya. Lebih parah lagi kalau kepada sesiapa yang kaki judi ni. Jadi macam aku ni pula sebagai kaki bola yang berdedikasi, hampir setiap perlawanan aku dengan Hafiz akan cuba kami nikmati. Namun ini merupakan permulaan kisah-kisah seram yang berlaku dekat dalam hidup kita orang ni. Jadi Fiz, sebelum aku menghidangkan korang dengan babak-babak seram ni, aku nak ceritakan sedikit latar belakang aku dengan Hafiz ni. Kami merupakan dua sahabat baik di IPTS tersebut, bersama-sama bermain futsal dan melayan bola sepak. Dan Hafiz ni pula merupakan anak jati Melaka, manakala aku ni pula sebagai anak polis yang sering merantau. Jadi pada tahun tu, aku berkelana di Melaka dan orang tua aku memang mempunyai sebuah rumah teres dekat Bukit Katil. Jadi ketika itu, orang tua aku masih lagi bertugas di Negeri Sembilan. Tetapi bagi nak menjimatkan kos, aku duduk dekat rumah sorang-sorang. Kadang-kadang si Hafiz ni dan beberapa rakan lain pun akan datang temankan aku kat situ. Jadi cerita seram kita orang ni bermula pada perlawanan di antara England menentang Jerman masa tu. Dan perlawanan Piala Dunia ni kebiasaannya diorang main pagi-pagi buta lah. Kalau ikutkan timing Malaysia, pagi-pagi buta kan. Dan biasalah bagi anak-anak muda ni, melepak dekat mamak sambil layan bola merupakan satu tradisi bagi setiap kempen Piala Dunia. Dan aku masih ingat perlawanan tersebut tamat lebih kurang dalam pukul 3 suku pagi.
dan aku melepak dekat mamak di sekitar kawasan Bukit Beruang, Melaka. Aku ingat lagi aku lepak kat situ. Dan nak bagikan gambaran Fiz, mamak tu berhadapan dengan Petronas Bukit Beruang. Dan aku rasa mamak tu pun dah tutup kot sekarang ni kan, mungkin. Jadi perjalanan balik ke rumah akan memakan masa lebih kurang dalam 20 minit. Dan pada ketika itu aku membonceng dengan skuter. Aku membonceng skuter dengan Hafiz ni. Jadi berbekalkan skuter Modernas ni dinaiki oleh dua lelaki yang badannya macam agak sedap ni. Korang boleh bayangkanlah betapa terseksanya skuter tu nak bergerak. Kan? Jadi dalam perjalanan balik ke rumah ni, terdapat sebuah masjid yang baru dibina berhampiran dengan JPJ Melaka. Dan masa kita orang dah hampir selekoh sebelum masjid tu, kita orang terperasan ada satu perempuan bertelekung putih seolah-olah tergesa-gesa untuk ke masjid, dan jalan dia pula seperti macam melompat-lompat, Fiz. Jadi si Hafiz ni pula sebagai anak jati Melaka mempamerkan bakat melatah apabila terkejut dengan kejadian ni. Jadi bila dia melatah tu macam bodohnya lah, apa benda pula dekat depan kita ni, cakap tu. Dia mengomel lah sebabkan terkejut kan. Jadi aku pun cakap dengan Fiz, kau relax Fiz. Ada orang nak pergi semayang tu kot, kau relax je lah. Yang aku ni pula orang kata sehabis baik lah, orang kata nak fikir positif ni sehabis baik kan. Walhal aku yang selalu menggelabah ni. Jadi bila dengar je cakap aku, si Hafiz ni kembali tenang mengawal skuter dia dengan penuh gaya kan. Jadi 2-3 detik setelah kita orang melepasi perempuan tu, aku pun pelik kenapa aku dengan Hafiz tak toleh langsung tengok perempuan tu. Sebab kebiasaan manusia normal bila kita tengok benda pelik, kita akan toleh kan. Dan tiba-tiba aku teringat nak tengok jam kat tangan aku ni. Aku tengok sambil memonceng kat belakang. Peace. Aku ketuk bahu dia. Peace. Apa benda kau nak ni? Aku tengah bawa motor ni. Peace. 3.5 orang semayang apa, Peace? Aku tanya kat Hafiz, 3.5 orang semayang apa? Dan secara spontan Hafiz berhentikan skuter dia. Dan lepas dia berhentikan skuter dia, kita orang sama-sama pandang ke belakang, dan perempuan tu dah tak ada dekat situ dah. Kita orang punya gelabah, Hafiz, jangan cakap lah. Memang teruk gelabah kita orang ni. Jadi si Hafiz ni tanpa berfikir panjang pecutkan skuter dia ni. Tapi laju manalah sangat mampu si skuter ni nak pecut kan. Sedangkan lupa nak servis dengan kita orang berdua yang badan agak sedap ni kan. Laju manalah skuter ni boleh pergi. Jadi bila sampai je dekat rumah aku, Hafiz buat keputusan untuk tidur je kat rumah aku. Cakap, bro, aku nak tidur rumah kau malam ni, boleh tak bro? Boleh. Tak ada hal. Boleh je, aku pun tinggal seorang, kau tidur sini je lah. Aku tak ada fikir banyak, Fiz. Aku terus setuju bila dia offer diri untuk tidur rumah aku ni. Aku ni pun bukannya berani sangat. Jadi kita orang pun lepak lah dekat ruang tamu kan, untuk hilangkan rasa gelabah, rasa gementar kita orang ni. Kita orang pun borak-borak kosong kan, sembang. Sampailah aku rasa mengantuk. Yang Hafiz ni duduk dekat atas sofa, duk main dengan laptop, dan aku baring di bawah untuk lelapkan mata. Dan tak lama kemudian aku pun terlelap. Dan ketika aku terlelap, Fiz, aku didatangi mimpi perempuan tadi. Dan dalam mimpi tu, perempuan bertelekung tu ajak aku naik ke tingkat atas. Dan untuk makluman pada Hafiz dan juga semua penonton Markas Puaka, rumah aku ni 2 tingkat, dan oleh kerana aku selalu duduk seorang-seorang, aku hanya menggunakan bilik bawah aja. Dan bilik dekat atas ada lagi 2 bilik dan 1 bilik air. Jadi aku memang jarang sekali lah nak naik bilik atas ni. Dan dalam mimpi tu, 2-3 kali perempuan tu menyeru untuk aku naik ke tingkat atas. Sehingga kan aku sendiri bercakap dalam tidur. Aku cakap tak nak. Nak naik atas buat apa? Tak nak. No. Saya tak nak naik atas. Tak nak. Dan lepas pada tu aku tersedar. Dan aku terus bangun dan aku duduk. Bangun duduk masa tu.
Jadi masa si Hafiz tengah main laptop ni, depan aku macam, bro, kau ni apa hal bro? Apa benda yang kau tak nak daripada tadi ni? Hafiz, perempuan tadi ajak aku naik atas, Hafiz. Perempuan tadi dia ajak aku naik atas. Dan masa tu kita orang terdiam, Hafiz. Bro, kau pergi mandi ya bro. Kan kita tadi balik pun tak mandi. Kau pergi mandi, kau bersihkan diri. Lepas kau dah settle aku pula, kan? Jadi kita orang pun bersihkan diri malam tu juga. Pagi tu juga kita orang bersihkan diri. Dan kita orang tak berani tidur sampai azan subuh. Tak berani nak tidur. Dan selepas kejadian tersebut, keesokan hari itu kami masih lagi melepak dekat mamak sambil berborak pasal hal yang terjadi semalam tu lah. Dan ketika itu jam menunjukkan lebih kurang dalam pukul 11 malam. Dan Hafiz meminta diri untuk balik awal. Kata, bro, aku nak balik awal sikit malam ni bro, boleh nak gerak dulu lah, kita jumpa esok lah insyaAllah kan? Jadi aku pun okey lah. Dia pun nak balik, aku pun baliklah ke rumah. Niat dalam hati aku ni, Fiz, memang betul nak tidur awal kan? Aku pun masuk bilik. Aku baru nak lelapkan mata aku, aku tengok handset aku bunyi. Macam apa benda pula ni kan? Tiba-tiba handset aku berbunyi kan? Bunyi vibrate. Vut, vut, vut. Siapa ni? Lah Hafiz yang call kan? Jadi aku jawab, "Oi, kau duduk kat rumah tu hati-hati Aku baru lepas kena ni. Benda tu ikut aku tadi." Bila Hafiz jawab macam tu, aku hanya mampu berserah je. Sebab aku sendiri tak pernah dengar suara Hafiz yang macam cemas. David kata macam, aku baru lepas kena tadi, benda tu ikut aku. Kau hati-hati tau. Kau hati-hati. Papa kau call aku. Pap, dia letak telefon. Dan lepas je dia letak handphone, dia letak telefon masa tu, aku terdengar bunyi macam bunyi barang dihempas dengan kasar. Macam kedebub. Masa tu Fiz, aku hilang arah masa tu. Tapi aku cuba untuk kuatkan hati aku. Aku cuba untuk tidur masa tu. Dan besok pagi tu bila aku bangun, aku tengok helmet aku hilang daripada meja makan. Aku puas, aku cari dalam rumah ni, mana helmet aku ni. Cari tak jumpa. Dan bila aku cari, helmet aku tu dah berada berhampiran dengan pintu rumah. Mungkin bunyi semalam tu bunyi helmet aku tercampak. Mungkin. Siapa yang campak, aku sendiri tak pasti. Dan aku terus cari Hafiz untuk tengok keadaan dia ni. Dan bila aku tengok keadaan si Hafiz ni, aku dah keluar rumah, dah cari dia, aku nampak dia, aku lega lah tengok si Hafiz ni kan. Dengan tenang dia menjamah nasi lemak. Okey lah. Okey, dia orang kata keadaan dia okey. Jadi dia pun buka lah cerita apa benda yang jadi semalam. Jadi Hafiz cakap, sewaktu dia dalam perjalanan nak balik ke rumah, dia kena lalu satu kawasan perkuburan. Dan tiba-tiba masa dia masuk lalu kat kawasan tanah perkuburan tu, lampu jalan semua terpadam. Dan tiba-tiba skuter dia tu jadi berat. Dan segala surah pendek yang dia tahu semua dia baca kan? Dan barulah skuter tu kembali dalam keadaan normal. Dan bila dia toleh dekat kawasan kubur tu, secara tiba-tiba kembali balik semua kawasan tu berlampu. Dan dia ternampak sosok tubuh wanita bertelekung dekat tengah-tengah kawasan kubur tu. Jadi petang tu juga aku minta pendapat jiran aku yang biasa berhadapan dengan benda-benda macam ni. Jadi dia pun datang rumah. Dia datang ke rumah dan dia mula untuk pagar kawasan rumah aku ni. Dan dia pun ada cakap, dia kata, kamu kalau setiap kali kamu balik daripada mana-mana kamu pergi, setiap kali maghrib, cuba solat dalam bilik dekat bahagian atas. Selain tu, kamu kena bersih-bersihkan habuk dekat kawasan bilik tu. Bilik tu dah lama sangat tak ada orang pakai. Kamu selalu duduk mana? Bawah kan? Bilik atas tu. 2 bilik atas tu. Solat maghrib, jangan lupa solat dekat dalam tu. Bersihkan habuk-habuk dekat dalam tu. Jangan tinggal benda ni. Jadi aku je lah dengan saranan jiran aku ni.
Mungkin dah orang kata sebabkan terlalu lama kot tak membersihkan sebahagian daripada rumah ni. Wallahualam. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu dia guys, kisah yang ditulis oleh Taubat. Dengan kisah dia yang berjudul Wanita Bertelekung Hadir Dalam Mimpi kan? Seram juga kan bila dia nampak wanita bertudung ni dekat masjid kan, pukul 3.30 pagi. Lepas tu si Hafiz tu pula member dia nampak yang wanita bertelekung ni tengah-tengah kawasan kubur. Weh, kena pula dekat aku macam tu. Oi, tak cukup tanah geng kita lari kan. Nampak orang. Sebab dulu pernah sekali tu ada, saya rasa tahun lepas kot. Tahun lepas ke 2 tahun lepas kalau tak silap saya jalan kaki masa tu daripada rumah nak pergi sembahyang tarawih. And then masa nak balik daripada sembahyang tarawih tu, daripada surau dekat rumah saya tu nak ke rumah saya tu, saya kena lalu kawasan jalan macam agak gelap sikit lah, gelap. Lepas tu kita kena turun bukit tau. Dia tak ada tangga, tak ada apa, dia kena turun bukit. So saya pun jalan lah dekat situ. Masa tu saya seorang-seorang kan. Yang orang lain semua ialah confirm lah ada orang buat 20 rakaat dan sebagainya. Masa tu saya buat 8 rakaat aja. Dan saya balik, saya jalan kat situ seorang-seorang. Memang tak takut sebab kan ialah bulan puasa, bulan Ramadan kan. Dalam kepala otak kita macam okey lah, tak ada hantu, tak ada apa dan sebagainya kan. Tapi that one particular time, saya punya jantung ni macam nak gugur disebabkan jiran saya tak tahulah, mungkin jiran saya ke ataupun jiran lorong sebelah ke, saya tak sure. Dia pakai telekung, dia berlari daripada atas bukit tu turun bukit. Dia berlari. Masa dia berlari tu, dia memang betul-betul berlari kat belakang saya masa tu kan. Masa tu cakap saya punya jantung betul-betul nak gugur dalam tu kan. Dia berlari, lepas tu bila dia melintasi saya, dia kata minta maaf saya nak cepat, dia kata. Tapi dia punya cuak tu Tuhan sajalah yang tahu. Tiba-tiba dalam kepala tu macam kita nampak kan telekung putih tiba-tiba lari dalam keadaan laju kan. Siapa tak takut kan? Cuak geng kan. Okay guys, terima kasih kepada semua yang telah hadir, masih lagi menonton rancangan Markas Puaka pada malam ini. Terima kasih sangat-sangat. Dan terima kasih kepada moderator yang bertugas pada malam ini. Kita ada ramai moderator yang ada pada malam ini. Dan juga kepada semua hantu Jepun dan Jeng Lotus, terima kasih kerana orang kata sudi untuk menjadi sebahagian daripada VIP members of the segment. Kepada subscribers baru, kepada subscribers yang dah lama, terima kasih guys kerana masih lagi menyokong perjalanan the segment sehingga kali ini. Dan juga tidak lupa kepada semua yang telah menyumbang melalui super sticker dan super chat pada the segment. Orang kata macam seolah-olah macam membantu untuk pengembangan channel The Segment. Terima kasih sangat-sangat saya ucapkan. Alright. Okay guys, jom kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ini, yang ditulis oleh Kenalan Pakcik. Nama penulis ditulis Kenalan Pakcik, dengan kisah dia yang berjudul Dengki Terhadap Peniaga. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cerita ni benar-benar berlaku yang saya perolehi daripada Pakcik tentang pelanggan yang datang berubat dengan Pak Long. Oleh kerana ia tidak mengaibkan, saya sedia menceritakannya dan harap ia dapat menjadi panduan kepada Hafiz, kepada diri saya dan juga kepada semua penonton-penonton segmen, terutamanya sekali kepada para peniaga. Jadi nak jadikan cerita, seorang pemilik premis menjual makanan dan minuman di sebelah sekolah di Alustar seronok sebab dapat raih jumlah pelanggan yang sangat-sangat tinggi.
Jadi boleh dikatakan setiap hari kedai Kak Mila penuh dengan penuh dan habis jualan dia ni. Berbanding dengan warung-warung yang lain. Jadi kelebihan Kak Mila ni pula, diusahakan bersama dengan anaknya dapat keuntungan yang boleh dikatakan agak lumayan. Mungkin juga kelebihan Kak Mila ni yang kata dia tak kedekut daripada segi penyediaan makanan. Menjadikan orang ramai agak berpuas hati dengan warung dia ni. Jenis yang tak lokek lah, nak makan lauk bertambah dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya saya sendiri pun tak pernah merasa lagi. Tapi itulah tanggapan positif saya terhadap kedai Kak Mila ni. Jadi setelah beberapa bulan berniaga ni, mula datang beberapa isu yang mana pelanggan mula merungut, Fish. Mula merungut, masakan berbau lah, cepat berbuih lah, basi. Itu adalah orang kata antara alasan yang diberikan oleh pelanggannya. Dan ada juga yang cakap orang kata makanan-makanan ni orang kata kurang sedap berbanding dengan sebelum ni. Jadi Kak Mila dengan anak dia dah mula rasa macam syak dengan pelanggan yang cari jalan untuk memfitnah dan sengaja nak mereka-rekakan cerita. Nak jatuhkan perniagaan anak beranak ni. Kak Mila dengan anak dia macam dah mula ada perasaan syak wasangka tu lah. Jadi dipendekkan cerita, Fish. Pada satu hari ni, seorang pelanggan tetap diorang ni mengadu dan arah tentang kuah masakan yang terhidang telah pun berbuih. Jadi macam pelik jugalah kan, kenapa boleh berbuih sedangkan masakan tu baru je masak, angkat panas daripada dapur. Tak mungkin boleh terus berbuih-buih kan? Ataupun basi dalam sekelip mata, tak mungkin. Memang tak masuk akal, Bish. Dan itu antara permulaan, dan perkara-perkara selain daripada itu bertambah setiap hari. Jadi setelah mendapatkan nasihat dan juga pendapat daripada kenalan-kenalan, Kak Mila berikhtiar dan pergi berjumpa dengan seseorang yang hanya dikenali sebagai Pakcik. Jadi bila dia dah sampai, berjumpa dan berceritakan dengan Pakcik dengan segala apa benda yang dah berlaku ni, beliau pun terus mula solat dan memohon doa agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Kak Mila ni dengan anak dia ni. Dalam lebih kurang suku jam lah, Pakcik keluar dengan beberapa soalan kepada Kak Mila. Assalamualaikum Mila. Ni saya nak tanya ni. Pernah tak ada orang datang ke kedai kamu tanpa mengambil duit baki? Pakcik, ada Pakcik. Tapi tak adalah kerap sangat pun. Kebanyakannya memang baki. Duit 10 sen pun diorang sanggup tunggu nak dapatkan baki. Cuba kamu ikat sikit. Kamu ingat sikit kod-kod kalau ada ke kan? Sejak kamu berniaga ni, mesti ada yang kerap ataupun yang selalu buat macam tu kan, yang tak ambil duit baki ni. Tapi seingat saya lah Pakcik, ada yang datang membeli lauk, kadang-kadang beli nasi ayam, kadang-kadang beli air. Bayaran diorang tu kadang macam jumlah besar kan? Dengan baki ni pun dia tak nak ambil. Kadang-kadang lebih daripada 2-3 ringgit macam tu. Diorang tak nak ambil. Katalah air pun semua lebih kurang dalam 3 ringgit. Dia bagi saya 5 ringgit, tapi dia tak ambil baki. Kalau macam tu adalah kadang-kadang. Kamu ingat siapa? Ingat. Adalah anak jiran yang meniaga warung juga kan? Budak kecil je kan? Tapi bila bayar, mak dia kata tak payah ambil baki. Sambil-sambil tu si Pakcik tu duk tundukkan kepala dia, duk bacakan sesuatu terkumat kamit. Aku tengok je gelagat Pakcik ni. Dan Kak Mila dengan anak dia pula, orang kata dah makin keliru dah. Apa benda Pakcik ni kan? Macam inilah Mila. Warung kamu ni disihir, tahu tak? Disihir.
Tapi cara dia besar kemungkinan dia guna dengan cara menyihir dengan wang kertas supaya perniagaan kamu ni lingkup. Jadi bila penunggu dah melekat dekat duit tu, dia akan terus tinggal dekat dalam premis kamu dengan niat yang biasa. Khianat. Niat nak khianat. Jadi bila pakcik cakap macam tu, air muka Kak Mila ni seolah-olah macam dah hilang darah tau. Pucat muka dia ni, apatah lagi si anak dia ni. Pelik, takut. Ilmu hitam dihantar menggunakan not kertas sememangnya agak keterlaluan. Tapi tak bermaksud tak berjaya dilakukan, betul tak? Kan? Bukti dia, warung Kak Mila ni jadi bangsa. Ni Mila, ni pakcik nak cakap ni. Mulai saat ni, kalau ada orang nak buat bayaran dan tak nak baki, elak untuk terima. Paksalah diorang ni untuk ambil balik baki diorang ni sebagai langkah jaga-jaga. Pak Long tahu kadang-kadang ada orang niat nak bersedekah. Tapi hakikatnya ini semua diri kamu dan anak kamu, dan ini adalah warung kamu sendiri. Dah, kamu jangan risau. Banyak-banyakkan berdoa kepada Allah. Ya. Jadi dalam masa yang sama, pakcik tu sediakan air penawar untuk kegunaan Kak Mila ni. Dan pulanglah mereka dengan harapan tak ada orang kata berlaku lagi apa-apa di masa akan datang. Jadi nak dijadikan cerita, Fiz, lepas beberapa bulan Kak Mila ni tak ada datang lagi dah. Adakah benda tu petanda yang baik? Jadi Pak Long arahkan saya untuk pergi meninjau je. Kamu tolong Pak Long kejap, kamu pergi tinjau-tinjau sikit, tengok kedai si Mila tu okey ke tak okey ke. Jadi saya pun bersetuju je lah. Jadi dalam beberapa hari jugalah saya pun berkunjung lah ke kedai Kak Mila ni kan. Dan apa yang saya nampak, meriah macam mana yang Kak Mila ceritakan sebelum terjadinya kejadian sihir ni. Meriah kedai ni, ramai orang kan. Jadi tandanya tak ada masalah lah. Dan Kak Mila nampak saya, lepas tu dia macam, first time kan awak datang sini kan? Alhamdulillah Kak, saya dengar nasi daging kat sini sedap. Itu yang saya datang tu. Memang tak dinafikan, Fiz, memang sedap. Murah rezeki Kak Mila meniaga macam ni. Dan memang niat penyihir tu memang nak jatuhkan pun Kak Mila ni. Jadi selepas selesai makan, jadi saya pun berborak lah dengan Kak Mila ni tentang keadaan semasa, apa jadi dengan kedai dia, macam mana kedai perniagaan dia okey ke tak dan sebagainya. Saya tanya macam-macam. Dan apa yang digambarkan oleh Kak Mila memang sangat gembira kan? Tak ada lagi isu-isu kata nasi basi lah, lauk berbuih tak sedap dan sebagainya. Isu-isu tu dah tak ada dah. Dan bila saya tanyakan tentang sihir, dia cakap dah tak ada lagi. Semua baki pun terbagi kan? Maknanya kalau ada orang yang tak nak ambil baki, dia bagikan juga. Tak pernah sesen pun dia ambil, walaupun ada pelanggan yang betul-betul niat nak bersedekah. Jadi Alhamdulillah, bila saya dengar cerita ni daripada Kak Mila, Alhamdulillah saya pun beredar daripada warung Kak Mila menuju ke parking kereta, selang beberapa warung daripada orang lain kan? Bila saya nak masuk kereta, saya nak reverse kereta saya tu, dalam masa tu terdetik untuk saya berhenti sekejap tau. Bila saya toleh semula dekat arah belakang, cuma ada satu warung ni je yang tak beroperasi. Agak pelik. Kedai tu tutup, warung tu tutup, tapi ada benda hitam yang mencangkung dekat bahagian kaunter tu. Na'uzubillah min zalik. Itu je kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua penonton Markas Puaka. Sekian. Terima kasih. Jangan ke mana-mana. Kami
Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu dia guys, kisah yang dikongsikan oleh kenalan pakcik dengan kisah dia yang berjudul Dengki Terhadap Peniaga. Sihir gunakan duit kertas. Bahaya ni guys, bahaya. Dan saya berdoakanlah semua kepada siapa yang orang kata peniaga-peniaga kat sini. Contohnya kita ada macam Nadia, dia peniaga Popia Simpul Kasih. Kita ada peniaga-peniaga yang lain yang meniaga makanan dan sebagainya. Saya berdoakan yang kita semua ni dijauhi ataupun dijauhkan dengan sifat-sifat ataupun dengan perbuatan-perbuatan dengki khianat orang ni. Hopefully kita orang kata dijauhkanlah dengan benda-benda macam ni. Dan kalau katalah kalau kita terkena sekalipun, janganlah kita ada niat nak membalas kan. Cukup sekadar orang kata kita perbaiki diri kita dan cukup sekadar kita berdoa supaya benda-benda ni kita dapat elak lah kan. Kalau kita ada niat nak membalas tu dia dah jadi isu yang lain pula kan. Tak elok macam tu. Jadi yang mana yang pernah alami benda-benda macam ni, saya doakan semoga rezeki anda dipermudahkan ataupun dimurahkan, urusan anda dipermudahkan daripada masa ke semasa, insya-Allah. Okey guys, saya rasa itu saja untuk malam ni. Lawa kita punya green screen pada hari ni ada gambar api macam dan sajalah saya try kita pakai green screen, kita tengok macam mana. Dan saya rasa saya macam seronok pula bila pakai green screen. Dia nampak video tu lebih kemas Kalau awak tanya saya, nampak video tu lebih kemas lah kan. Tapi mesti ada komen-komen lepas ni yang mengatakan alah apis tiru lah. Jangan macam tu kan. Kita cuba untuk orang kata membawa pembaruan di channel Markas Puaka. Okey. Alright guys, saya rasa itu saja dalam Markas Puaka untuk hari ini, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada episod yang akan datang pada hari esok, insya-Allah jam 11 malam kalau tak ada haram lintang. Okey. Okey guys, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.